Kita terus masuk. Bermula ilmu tauhid itu. Apa itu ilmu tauhid? Bermula ilmu tauhid itu ibarah daripada perhimpunan barang yang diiktikadkan, yang dibangsakan kepada agama, yang diambilkan daripada dalil, yang yakinkan, yang diyakinkan. Itu dimaksudnya. Apa maksud ilmu tauhid? Ibarah. Ibarah ni apa? Kenyataan. Ibarah ni kenyataan daripada perhimpunan, daripada banyak-banyak dihimpunkan barang yang diiktikadkan, yang dipegang dalam hati, yang dibangsakan kepada agama. Ini mesti dibangsakan agamanya. Inilah yang agama cakap, yang diambilkan dia daripada dalil. Dia bukan saja keluar fikir-fikir, tak ada. Ilmu tauhid ni tak keluar dengan fikir-fikir. Ilmu tauhid keluar dengan dalil. Nak kena faham betul-betul. Yang diyakinkan, mesti tepat, yakin, tak ada benda lain dah. Kata kalau kata ni nas dia, dan memang betul-betul kita cakap tu dah tak ada ubah lain dah. Itulah kita pegang. Jangan kata benda lain pula. Kitab lain cakap, bukalah kitab lain mana. Nak cerita dia, kalau dah kitab tu cakap, memang ahli sunnah wal jamaah, kena rujuk pula. Kalau kata ada kitab lain, bukakan kitab lain. Sebab apa? Kadang-kadang kita ngajar, orang kata ustaz tu cakap lain. Dia senang di situ dia. Kalau ustaz lain cakap lain, tanya kitab mana, muka surat berapa. Kita nak tahu juga tak pandai. Kita pun tak pandai kalau ada perkataan lain. Sebab itu kena belajar. Kena kata, takkan kita hanya pegang Asy'ariyah wal Maturidiyah je. Dan imam lain, inilah imam lain mana rujukan dia. Senang cakap macam tu. Jadi kalau ada cakap ni dan kita disebut, inilah pegangan kita. Baru orang kata belajar ni sungguh-sungguh, nampak, pegang. Dia panggil, ada bahasa ni dipanggil sebagai putus muktamad, jazam. Jazam sungguh-sungguh. Boleh faham? Ilmu tauhid yang kenyataan, ibarat-ibarat kenyataan yang dikumpulkan, yang dipegang sungguh-sungguh, yang daripada agama, yang daripada datang daripada dalil, yang yakin. Mana tak ada benda lain, tu je. Dan bicara ilmu itu pada zat Allah Ta'ala. Apa bicara ilmu tauhid? Apa yang ada dalam ilmu tauhid? Apa dia? Ilmu itu pada zat Allah Ta'ala. Cerita tentang zat Allah Ta'ala, daripada sekira-kira barang yang wajib baginya. Walaupun semua zat, bukan kita nak cerita bentuk Allah tu macam tak. Kan salah pula cerita zat Allah Ta'ala. Zat ini kembali pada sifat-sifat Allah Ta'ala. Tentang zat, sifat lah. Nak kenal Allah, dan kita nak kenal kita tu tengok Syarul, macam ni pakai baju warna hijau, muka handsome, tu Syarul. Jadi kita zat dia macam tu. Allah Ta'ala, kita mana boleh kenal tu sebagai Allah Ta'ala tidak bertempat, tak beruang, tak berjisim. Jadi nak kenal macam mana? Dengan melihat akad, dengan mempelajari akad sifat-sifatnya. Boleh faham? Faham tak faham? Senyap faham tak? Faham tanya? Kalau tanya jawab. Kan tak faham senyap je. Risau juga kita. Bayi tahu tak faham, kita cakap awal-awal. Kan kita ajar lain, dia cakap lain. Berlaku. Macam anak saya kadang-kadang. Cikgu ajar lain, dia bunyi lain. Kita ada macam lain, macam dia bunyi. Itu cikgu dia. Anak saya 4 tahun belajar hantar akbar tadi. Lepas tu cikgu dia ajar doa duha tu. Dan akhir sekali dia sebut apa? Hamba-hambamu yang soleh kan. Ada lagu dia kan. Datang anak saya, dia bunyi apa? Ham-hambau yang soleh. Ham-hambau apa? Dia kata salah. Kita kata anak salah. Bukan ham-hambau, hamba-hambamu. Cakap betul.
Dia kata tak, cikgu ajar ham-ham bau. La ilaha illallah. Dia kata cikgu dia ajar ham-ham bau. Hamba-hambamu. Tak. Susah dengan budak tak benar ni. Dah tak apalah nanti kita cakap. Cikgu tanya. Ham-ham bau tu apa? Dia budak macam tu. Cikgu ajar lain. Dia buat lain. Dia faham tak tu? Kerana sebab apa? Tu tak dengar betul-betul. Dia tak dengar betul-betul tu masalah dia tu. Boleh tak boleh tu, faham tu. Lepas tu nak suruh dengar tu tak faham tanya cepat-cepat. Dah lain nanti kan kata orang ajar lain, dia sebut dia lain, kata Ustaz Sufi ajar pula tu. Dengar betul-betul. Saya takut juga dengar tahu kita orang cakap lain dia buat lain. Sebab tu sungguh-sungguh belajar. Jangan sekerat sila duduk. Apa lagi? Sambung. Dan barang yang harus tadi barang yang wajib baginya Allah Ta'ala dan barang yang mustahil atasnya Allah Ta'ala. Kenal Allah akan perkara wajib bagi Allah, sifat yang wajib bagi Allah. Barang yang mustahil, sifat yang mustahil bagi Allah. Dan barang yang harus baginya, barang yang harus bagi Allah. Dan pada segala Rasul demikian juga. Ada sifat wajib, sifat mustahil, sifat harus bagi Rasul. Pada segala barang yang didatangkan dia oleh Rasul, seperti hari kiamat dan lainnya, itu namanya sam'iyat. Kalau ada kitab lain dipecahkan kategori macam ni, iaitu dalam ilmu tauhid dia ada satu perkara iaitu namanya ilahiyah, yang kedua namanya nubuwah, yang ketiga namanya sam'iyat, yang keempat kalau ada yang setengah kita sebut yang empat, iaitu makhlukat atau mungkinat. Itu bicara ilmu tauhid. Boleh tak ni? Senyap ni, takut mesti senyap ni. Berapa dah? Nampak? Tu betul lah kita. Awal lagi ni. Laju ini. Tak apa, laju sikit. Kalau tak faham tanya, kita laju sikit ni. Jelas ni perkataan dia. Mana lagi? Dan faedah ilmu ini. Apa faedah belajar ilmu tauhid? Apa faedah belajar ilmu tauhid? Kalau dalam lagi, ini boleh tengok dalam kitab Risalatul Tauhid. Dia ada cerita tentang 10 mabadi tauhid. 10 mabadi tauhid lagi jelas lah. Nantilah kalau sempat kita buka nanti. Kita lalu dulu yang ni. Dan mana ni? Dan faedah. Apa faedah belajar ilmu tauhid? Kita buat satu kan nak tahu faedah. Apa faedah? Apa faedah belajar ilmu tauhid? Kenapa kena belajar sangat ilmu tauhid ini? Itu iaitu ilmu ini dapat kemenangan dan beruntung oleh yang mengetahuinya selama-lamanya. Orang belajar ilmu tauhid ini akan dapat kemenangan dan keuntungan selama-lamanya. Maksud apa tu? Kemenangan apa? Dapat akhirat, dapat syurga Allah. Tu cerita dia. Selama-lamanya apa? Syurga. Abadan abada. Dapat kebahagiaan akhirat selama-lamanya. Ini cerita kena belajar ilmu tauhid. Kat dunia ni, orang tak boleh tauhid pun kaya. Tak tentu lagi selama-lamanya. Sebab akan ada satu masa dinamakan hari kiamat. Akan datang hari kiamat. Dan pada itulah diberikan perhitungan pada semua orang. Dan itulah lepas pada tu berlakulah abadan abada selama-lamanya. Iaitu apa? Syurga dan neraka. Belajar ilmu tauhid masuk syurga. Betul tepat ilmu tauhid dia. Siapa ilmu tauhid salah masuk neraka. Sebab apa? Kalau salah kufur. Tu nak kena belajar sungguh-sungguh supaya dapat kemenangan yang sebenar. Dunia ni tak ada apa. Baik, faham tak? Faham? Faham bagus. Sambung lagi.
sikit tak apa. Itulah namanya kemenangan selama mengetahui selama-lamanya. Dan agama itu, apa maksud agama? Ibarat tadi, apa maksud tauhid? Ilmu tauhid ini kembali bang. Apa pula maksud agama? Dan agama itu ibarat daripada perhimpunan, ibarat kenyataan daripada perhimpunan, kumpul banyak-banyak segala hukum yang dihantarkan dia oleh Allah Ta'ala, yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala, yang dihantar diwahyukan bagi segala hambanya yang mukallaf, yang mukallaf atas lidah Rasulnya, yang membawa akan mereka itu kepada kebajikan yang kekal. Kebajikan kekal apa dia? Syurga kah? Nampak tak? Kenapa? Apa maksud agama sebenarnya? Ibarat daripada perhimpunan segala hukum-hukum yang Allah wahyukan kepada Rasul, yang diwahyukan untuk apa? Untuk umat orang mukallaf. Nak bahas pula apa maksud mukallaf. Orang mukallaf ni kena pada syarat untuk kerjakan apa sahaja dalam agama. Orang yang tak mukallaf tak kena akan dia hukum agama. Tu cerita dia. Apa mukallaf ni? Pecah. Kita cerita apa itu mukallaf. Kat sini ada cerita balik. Tapi kita cerita dulu awal-awal. Mukallaf ni yang pertama. Ini kena hafal je lah ni. Yang pertama mukallaf dia akil, ada akal, tidak gila. Mukallaf ni dia tak gila. Orang gila tidak ada padanya hukum agama. Gila dah tak boleh puasa dah, sembahyang tak boleh, dosa dah tak dosa, sebab dia bukan mukallaf. Sebab itu berakal ni, hukum ni yang pertama kena berakal, baru kena hukum mukallaf. Kalau gila sementara tu masa gila tu tak kena lah, dah normal tu kena balik, mukallaf balik. Yang kedua baligh awas baligh sampai umur, baligh sampai umur. Tu kan nak cerita juga, tak faham juga. Faham lah, mimpi lah senang kata. Mimpi apa? Allahu Akbar. Ni dah senang besar lagi dah ni. Mimpi benda tu lah, keluar air mani. Itu namanya baligh sampai umur. Dan adalah perubahan-perubahan pada fizikal dia. Keluar bulu, baligh lah tu. Suara dia jadi garau, baligh lah tu. Tanda-tanda baligh. Okay, sambung. Yang mana akil, baligh. Lagi apa dia? Sihat panca indera. Sihat dua panca indera. Atau salah satu banyak. Itu apa dia? Iaitu mata dan juga telinga. Mata dan telinga mesti sihat, atau salah satu daripadanya. Kerana apa? Kerana itulah tempat masuknya ilmu. Kalau dah buta dan pekak pada masa yang sama, dah tak ada jalan untuk dapat ilmu. Tapi kena faham juga, iaitu buta dan pekak sebelum dia dapat ilmu, barulah dia tidak dikira mukallaf. Tapi kalau dia accident disebabkan tempat tertentu lah, mana dia dah belajar, dah tahu ilmu, lepas tu berlaku padanya pekak dan buta, maka dia masih mukallaf. Faham? Ni cerita dia. Jelas Sebab kalau buta saja tak pekak, mukallaf juga. Sebab apa? Ada jalan masuk ilmu. Kalau pekak saja tak buta, masih mukallaf. Sebab apa? Ada jalan masuk ilmu, iaitu melihat. Nampak? Itu mukallaf. Yang seterusnya, yang keempat, dekat dengan ulama, dapat ilmu yang betul. Mukallaf ni dapat ilmu daripada para ulama. Yang dekat dengan ulama ni dapat ilmu daripada ulama. Maknanya dia dah dapat sampai
padanya itu seruan agama. Dia dikira mukallaf. Kalau dia duduk satu pulau sekarang ni, orang tak pernah jumpa lagi, dia memang kat situ tak pernah sampai ilmu agama pada ilmu Islam pada dia, maka dia tak mukallaf. Kata dia tak mukallaf, tak akan dikenakan dia hukum syarak agama. Bagaimana? Mana dosa pahala tak terkena pada dia. Jelas? Jelas tak jelas ni? Risau kita. Jelas mukallaf itu adalah mukallaf. Dan segala tanda agama 4. Tanda agama ada 4. Pertama, sah i'tiqad. Nak kata ada agama tu dia, i'tiqad, pegangan dia adalah pegangan ahli sunnah wal jamaah, iaitu sah i'tiqad, iaitu jazam dengan barang yang didatangkan dia oleh ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah wal Maturidiyah. Nak kata tanda agama bagi seseorang itu apa dia? Agama Islam lah cerita dia ni. Sah i'tiqad, i'tiqad itu betul. Kalau Syiah itu tak bagi dia agama Islam sebenarnya. Lu faham tak? I'tiqad salah, ayam pin, itu bukan agama Islam. Mesti akidah ahli sunnah wal jamaah. Kedua, benar qasad. Benar qasad, pegang ke? Iaitu menunaikan ibadat dengan ikhlas. Buat sesuatu dalam ibadat Allah Ta'ala berikan itu dalam keadaan ikhlas. Nampak agama. Ketiga, menyempurnakan janji, iaitu mengerjakan segala yang disuruh. Maknanya sempurnakan janji. Allah Ta'ala suruh kita solat, kita solat itu tanda agama. Kalau Allah Ta'ala suruh kita puasa, kita puasa itu tanda agama. Kalau tak puasa, tak ada tanda agama pada dia. Dan yang keempat, ketiadaan melampaui sengkat. Sengkat itu iaitu meninggalkan segala yang dilarang. Mana tak melakukan perkara yang dilarang. Kalau buat benda yang dilarang, minum arak, buat zina, itu tak ada tanda agama pada dia. Inilah 4 tanda agama. Kadang-kadang orang salah faham, orang tengok tanda agama itu pada pakaian. Tak ada sebut pakaian kat sini. Kadang-kadang orang tanda agama pakai jubah. Tak. Tanda agama ni 4 ni. Tak tambah benda lain. Belajar dalam kitab ni faham? Pakai pakaian dalam Syiah, makan lampu, sebab untuk macam power kan. Tapi akidah salah, bukan tanda agama. Sah, tak sah i'tiqad dia. Nampak pakaian dahsyat semua, tapi buat perkara yang dilarang oleh Allah, tak ada agama pada dia. Sambung lagi. Dan melengkapi agama itu atas 3 perkara, iaitu Islam dan iman dan ihsan. Nak kata nak lengkapkan agama ini, mesti ada 3 perkara, iaitu Islam, iman dan ihsan. Ingat 3 perkara ni. Bermula Islam. Bahas soal Islam. Apa maksud Islam? Mengikut dan membenar, mengikut dan menerima, ikut dan terima oleh zahir seseorang akan barang yang mendatangkan dengan dia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada segala barang yang diketahuikan daripada agama, dan dengan darurah ni kita cerita, artinya dengan ketiadaan fikir dan bicara, seperti 2 kalimah syahadah dan sembahyang, dan dikendaki dengan mengikut dan menerima itu, mengaku lidah barang yang tersebut itu. Kita sebut sekejap Nak cerita dia, apa maksud Islam? Maknanya ikut dan terima. Bukan tahu.
Ramai orang tahu tapi tak ikut dan terima. Contoh musyrikin Mekah. Bukan musyrik, contoh Yahudi, Nasara. Yahudi dan Nasrani. Dia tahu tak Nabi? Tahu Nabi. Dia ikut tak? Tak ikut. Ini Islam. Orang Islam ni dia ikut dan terima. Oleh zahir seseorang, apa yang dia nampak pada zahir, salat, baca Al-Quran, zahir dia. Akan barang yang mendatangkan dengan oleh Nabi, apa saja Nabi suruh nampak yang datangkan Nabi. Daripada segala barang yang diketahui daripada agama, mana segala apa yang berkaitan agama tu, itu dikena ikut dan terima. Tak ikut terima, mana tak nampak. Benda zahir pada zahir. Nak lengkap daripada agama yang dengan darurat. Darurat ni apa? Perkara yang maklum bagi umat. Contoh solat. Siapa yang tinggal solat, hukum dia apa? Berdosa besar. Tapi dia terima tak? Kalau dia terima, ikut tak? Dia ikut terima, tapi dia tak nak solat. Contoh gitulah nak kata kan. Dia ikut terima tapi macam orang kata macam mana? Kata malas. Dia kata malas. Masih tak Islam? Masih Islam tak? Masih Islam. Selagi mana dia tidak menolak. Dia kata contoh cakap macam ni lah. Sembayang ni tak fardu pada aku. Kufur. Tapi kalau dia kata itulah sembayang ni wajib. Tapi itulah aku malas. Gitu. Masih beragama, masih Islam, tapi fasik, dosa besar. Tinggal ada maklum solat. Apa lagi? Imam Mahdi. Kalau orang tu dicerita, itulah apa nanti bila Islam nak dekat kiamat akan datang Imam Mahdi. Orang tu kata, mana ada Imam Mahdi? Apa hukum dia? Orang ni. Apa hukum dia? Tanya jugalah, bagi soalan kuis lah. Bagi senang faham. Apa hukum orang yang kata mana ada Imam Mahdi? Nanti Nabi Isa je lawan dengan Dajjal. Dia tahu dengar ni. Apa hukum dia? Tanya, jawab. Apa hukum dia? Dah belajar ni, bukan tak belajar, bukan ulang dah ni. Apa hukum dia? Islam lagi tak? Masih lagi Islam. Sebab apa? Ia tidak maklum bid-darurah. Tak ramai yang tahu. Kalau tak belajar betul, memang tak tahu cerita Imam Mahdi ni. Dia masih Islam. Kalau dia ditolak, bukan tolak, dia tak tahu satu dan dia tolak juga tu. Tapi itu bukan maklum bid-darurah, dia masih Islam. Ada perkara yang jelas maklum bid-darurah, solat, puasa. Aku tak payah puasa. Aku dah darjat tinggi. Itu memang kufur lah. Itu jatuh kufur sungguh. Kalau kata itulah gastrik, buat alasan tu cerita lain lah tu. Itu kalau memang orang kata fasik lah. Boleh faham? Banyak juga perkara agama ni kalau tak belajar betul, tak tahu. Ada maklum bidarrah. Macam kita belajar ilmu fardu ain, itu maklum bidarrah. Kalau tak faham fardu ain, boleh jatuh kufur kalau tolak. Contoh apa? Ini nak kita belajar ni. Sifat 20. Dia kata, kita ni tak payah belajar sifat 20. Para ulama, Nabi dulu mana ajar sifat 20. Tak ada dalam Islam sifat 20. Sebab Nabi ajar. Apa hukum orang kata macam ni? Banyak ni kuis. Apa hukum kata macam tu? Kita tak, Nabi mana ada para sahabat belajar sifat 20? Betul tak betul? Tak jawab, betul tak betul? Para sahabat dia tak belajar sifat 20. Betul tak betul? Susah jawab ni. Betul tak betul? Betul tak ada salah. Betul ada salah.
Memang para sahabat tak belajar surah 20, tapi dia belajar bagaimana keadaan itu. Itulah memahami sifat 20 tentang ketuhanan Allah Ta'ala. Kalau kata kita tak payah belajar sifat 20 ni, tu maknanya apa? Dia menolak akan ilmu yang fardu ain. Bahaya ni. Sebab tak faham? Sebab apa? Satu jahil pun belajar. Ni jahil dah belajar, orang ajar tak nak dengar. Ni masalah. Jahil, kalau orang dah cakap, orang dah ajar, tunjuk rujukan, tolak juga, itu boleh jatuh kufur. Memang kita belajar tauhid tu. Kita nak biar jelas mana iman, mana kufur, supaya tidak keluar pada perkataan mulut kita ini perkataan-perkataan yang boleh menyebabkan kita jatuh kufur. Tu belajar. Nak azam ke belum azam? Belum. Lagi 3 minit. Lagi 3 minit. Dan ni ada soalan ni. Nak jawab soalan dulu ke nak habis ni dulu? Sikit lagi habis ni sikit ni. Mengetahui mana ni? Mengikut dan menerima oleh zahir seseorang akan barang yang mendatangkan dengan dia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada segala barang yang diketahuikan daripada agama dengan darurah. Ni maklum bid darurah ni. Arti dengan ketiadaan fikir dan bicara, mana tak banyak perbahasan. Seperti 2 kalimah syahadat, kita maklum nak masuk Islam, orang yang Islam ni mengucap 2 kalimah syahadat. Dan sembahyang, maklum sembahyang ni wajib bagi setiap umat. Dan dikendaki dengan mengikut dan menerima itu, mengaku lidah dengan barang yang tersebut itu. Mengaku sembahyang wajib. Kedua kalimah syahadat tu asyhadu an la ilaha illallah, mengaku, sebut dengan lidah. Dan tiada menolakkan dia, tak tolak. Dia terima, tak tolak, tapi tak buat. Masih Islam. Dan jika tiada mengamalkan dia sekalipun, nampak? Dan jika tiada diamalkan dia sekalipun, seperti meninggalkan dia akan sembahyang dan umpamanya selama-lamanya, dia tak tolak, malas dia tu sampai mati dia solat, masih Islam. Walaupun tak pernah solat seumur hidup, masih Islam, tapi fasik. Fasik, jangan main-main. Jangan main perkataan fasik ni. Dosa besar, ya Allah. Boleh masuk neraka. Boleh masuk neraka. Sebab apa? Itulah janji Allah. Siapa yang buat dosa diberikan balasan di akhirat. Azan dulu. Kita azan dulu. Kita terus. Tenang. Ni ada kitab Jawharul Ma'ani pula. Macam dah tidak. Ni nak jawab ni kena kitab Jawharul